Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم أحسن خلقنا وأفصح ألسنتنا وسدد به قولي واهد قلبي. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat lagi bersama-sama dalam majlis tazkirah bagi program ta'mir peringkat jajahan Kota Baru. Bersama saya dengan tajuk Surah Az-Zalzalah. Tafsir surah Al-Zalzalah. Mari sama-sama kita menghayati tazkirah surah Az-Zalzalah ini bersama saya Ustaz Mustafa. Mari sama-sama kita baca ayat Al-Quran ini dari surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Jadi sebelum kita menghuraikan tentang tafsiran surah Az-Zalzalah ini, mari kita hayati dan kita mengulang kaji balik berkenaan dengan hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Zalzalah ini. Yang pertama kita tengok pada makhraj zal dan zai. Perkara yang kita kena perhatikan makhraj tempat keluar huruf zal dan zai. Zal iaitu huruf yang mana berada di hujung lidah bertemu dengan gigi atas. Zal. Adapun zai, dia berada di dalam sedikit, yang mana huruf zai ini tempat keluarnya berdekatan dengan huruf sin. Sin, sad, zai. Ia dinamakan juga sifat safir. Kemudian hukum tajwid mad asli kita baca idza. Begitu juga zilzalaha. Seterusnya wa akh huruf kha sifatnya tebal. Wa akhrajatil ardu athqa Sal huruf nipis, qaf huruf tebal. Athqalaha, la nipis pula, ha nipis juga.
Wa qalal insan. Qal, mad asli. Qalal, alif lam, qamariyah. Nun mati bertemu dengan sin, ikhfa hakiki. Insan. Insanu ma laha. Ma laha. Di mana tempat mim, iaitu di syafatai, di bibir, tetapi tempat yang kering. Ma laha. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Baris dua tanwin, baris dua bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Bi an nun wajib al-ghunnah. Bi anna rabbaka au waw mati sebelumnya berbaris atas dipanggil huruf lin. Au ha laha. Yauma idzin baris dua bertemu dengan ya, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Dimasukkan idgham naqis. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatal. Baris dua bertemu dengan lam, idgham bila ghunnah. Ashtatal yuraw a'malahum. Ma asli. Famay, sama juga. Nun mati bertemu dengan ya, idgham al-ghunnah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khair. Khair. Izhar halqi. Baris dua bertemu dengan kha. Raya, sama juga, idgham al-ghunnah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baris dua bertemu dengan shin, ikhfa hakiki. Baris dua bertemu dengan ya, idgham al-ghunnah. Jadi surah Az-Zalzalah ini mengandungi 8 ayat. Begitulah sedikit ulang kaji kita berkenaan dengan hukum tajwid. Seterusnya, mari kita sama-sama perhatikan maksud surah Az-Zalzalah. Maksud terjemahan surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Apabila bumi ini bila berlaku hari kiamat, bumi ini digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Mengeluarkan, bila hancur, maka bumi itu akan mengeluarkan segala isinya, iaitu bukit bukau, gunung ganang, air laut, air sungai akan keluar daripada bumi itu kerana pecah. Wa qalal insanu ma laha. Dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun. Ketika itu manusia yang masih hidup, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis, iaitu orang-orang kafir sahaja yang hidup ketika itu. Orang-orang Islam semuanya sudah mati. Yang diakhiri dengan udara yang sejuk yang akan meliputi seluruh muka bumi ini, hatta walaupun dia berada di dalam gua sekalipun, udara itu akan menusuk masuk ke dalam hidung, ke dalam paru-paru mereka, lalu mereka akan mati. Dan berkatalah manusia, yakni orang-orang yang kafir, apa yang sudah terjadi kepada bumi? Apa yang sudah terjadi kepada bumi sekarang ni? Dengan goncangnya, dengan hancur, dengan pecahnya.
Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, iaitu pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya. Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya. Apa dia khabar beritanya? Bi anna rabbaka awha laha, bahawa Tuhanmu telah memerintahnya berlaku demikian. Bahawa Tuhanmu telah memerintahkan. Bumi berkata kepada orang-orang yang bertanya, apakah yang sedang berlaku pada bumi sekarang ini? Maka bumi berkata, Tuhanmu telah memerintahnya berlaku demikian. Memerintahkan berlakunya gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Ayat yang ke-6 ini apabila Allah menggantikan bumi yang baru. Bumi yang baru dan iaitu bila berlakunya kebangkitan. Kebangkitan tadi ayat tadi iaitu sebelum berlakunya kebangkitan yang kedua. Itu hari akhirat, iaitu hari kesudahan, hancurnya bumi, berlakunya hari kiamat. Yang ini pula bila manusia itu, semua manusia dibangkitkan semula dengan Allah Subhanahu wa taala telah menerbitkan semula. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat Israfil yang bila beliau meniup sangkakala, maka ruh-ruh pun keluar daripada sangkakala itu terus menuju ke tempat ajbuz zanab. Tulang sulbi masing-masing, maka manusia pun jadi tumbuh seperti cendawan ataupun seperti tumbuh-tumbuhan bagaimana yang diceritakan dalam hadis, keluar dan tanah kubur pun menjadi merekah, mereka pun keluar. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Bila mereka keluar dari kubur, maka mereka pun akan menuju ke padang mahsyar. Di situlah mereka menunggu yang terlalu lama untuk diperhitungkan apakah nasib, apakah kesudahan pengakhiran kehidupan mereka. Adakah mereka ini akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun akan dihumpankan ke dalam neraka. Inilah yang dimasukkan untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amalan-amalan yang mereka lakukan itu di atas dunia. Yang ketujuh, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka sesiapa berbuat kebajikan walaupun seberat zarah. Sesiapa yang berbuat kebajikan yang mana seberat zarah, sedikit sangat amalan yang dia lakukan, nescaya dia akan dilihat. Maka dia akan melihat amalan yang dia lakukan itu. Iaitu, maka dia akan mendapat faedah, mendapat manfaat, mendapat balasan kebaikan di atas amalan yang dia lakukan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan walaupun seberat zarah, sekecil mana pun, nescaya akan diperhitungkan, nescaya akan diperlihatkan dalam surat amalannya.
Jadi begitulah terjemahan, tafsiran, lebih kurang maksud berkenaan surah Al-Zalzalah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Apakah pula intisari surah Az-Zalzalah? Apakah intisari surah Al-Zalzalah? Yang pertama, memberi gambaran betapa hebat dan dahsyatnya hari kiamat yang akan tiba. Memberi gambaran betapa hebat dan dahsyatnya hari kiamat yang akan tiba, iaitu apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan keluarlah segala apa yang ada di muka bumi ini lalu bertaburan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memerintah bumi supaya goncang dan memuntahkan segala isi yang tersimpan dalam perut bumi, supaya segala-galanya hancur lebur dan menjadi porak-peranda. Segala apa yang ada di dalam bumi, seperti batu-batuan, minyak, air, api, lava dan macam-macam akan keluar hancur lebur. Yang ketiga, manusia berasa bingung. Manusia berasa bingung dengan keadaan yang berlaku pada hari tersebut, iaitu kehancuran bumi. Manusia yang hidup pada ketika itu, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis, iaitu orang-orang kafir, orang musyrik sahaja. Yang mana mereka lah yang akan menyaksikan berlakunya kehancuran bumi ini. Lalu mereka bingung kerana perkara ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Bila terjadi dengan secara dahsyatnya, secara tiba-tiba, maka mereka pun merasa bingung. Yang keempat, selepas berlakunya peristiwa tersebut, selepas hancurnya muka bumi, semuanya manusia akan mati, termasuk malaikat. Malaikat yang mencabut nyawa sekalipun. Malaikat Israel yang mati terakhir sekali yang mati. Yang mati terakhir sekali pun yang akan mencabut nyawa dia sendiri. Manusia akan dibangkitkan untuk dihitung amalan mereka pada hari kiamat. Itu bila berlakunya kehidupan yang kedua di hari akhirat nanti, di hari kiamat. Yang seterusnya, orang yang melakukan kebaikan walaupun perbuatan tersebut sekecil atom, paling kecil sekali, akan diperlihatkan dan akan menerima ganjaran pahalanya. Ditulis segala amalan-amalan yang dia kerjakan, walaupun sekecil mana sekalipun, dia akan mendapat ganjaran, akan mendapat hasil dan manfaat. Manakala orang yang melakukan kejahatan, walaupun perbuatan tersebut sekecil atom, akan diperlihatkan juga dan akan menerima akibat balasan daripada perbuatan jahatnya itu. Itulah sedikit daripada tafsiran intisari surah Al-Zalzalah ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebab-sebab turunnya surah Al-Zalzalah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair bahawa ketika turunnya ayat yang ke-8 dari surah Al-Insan, dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, maka muslimin beranggapan bahawa orang yang bersedekah sedikit tidak akan mendapat pahala. Orang yang membuat dosa kecil seperti berbohong, mengumpat, mencuri penglihatan dan sebagainya tidak akan diseksa, serta menganggap bahawa ancaman neraka dari Allah hanya disediakan bagi orang-orang yang berbuat dosa besar. Oleh demikian, maka turunlah ayat 7 dan ayat 8 dari surah Az-Zalzalah sebagai bantahan terhadap anggapan mereka itu. Jadi inilah
sebab turunnya ayat ke-7 dan ayat ke-8 dari surah Al-Zalzalah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, apakah kelebihan kita membaca surah Al-Zalzalah ini? Pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan para sahabatnya, "Adakah kamu sudah berkahwin?" Beliau menjawab, "Belum lagi, wahai Rasulullah. Aku tidak mempunyai apa-apa untuk berkahwin." Sabda baginda, "Bukankah kamu memiliki, yakni boleh membaca Qul huwallahu ahad?" "Ya," jawab lelaki tersebut. Sabda Rasulullah, "Itu sudah sepertiga Al-Quran." Sabda baginda lagi, "Bukankah kamu memiliki Idza jaa nasrullahi wal fath?" Katanya, "Ya." Sabda Rasulullah, "Itu sudah seperempat Al-Quran." Sabda baginda lagi, "Bukankah kamu ada Qul ya ayyuhal kafirun?" Ini adakah kamu sudah menghafal, mengingati surah Qul ya al-kafirun? "Benar," jawab lelaki tersebut. Sabda baginda, "Itu sudah seperempat Al-Quran." Sabda baginda lagi, "Bukankah kamu ada Idza zulzilatil ardu?" Jawabnya, "Ya." Sabda baginda, "Itu pula seperempat Al-Quran." Jadi, pergilah berkahwin. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan membaca surah-surah Al-Quran. Walaupun surah itu pendek, mudah dibaca, tapi ganjarannya amat besar pahalanya. Sebagaimana sekiranya kita membaca Qul huwallahu ahad sampai akhir, maka kita seolah-olah membaca 10 juzuk Al-Quran. Manakala bila kita membaca Idza jaa nasrullahi wal fath, bermakna kita sudah membaca 7 juzuk setengah Al-Quran. Sekiranya kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun, maka seolah-olah kita membaca 7 juzuk setengah Al-Quran. Begitu juga bila kita membaca Idza zulzilatil ardu, bermakna kita membaca 7 juzuk setengah Al-Quran. Itulah mana besarnya kelebihan membaca surah-surah pilihan yang disebut oleh Rasulullah ini, iaitu Qul huwallah, Idza jaa, Qul ya, dan Idza zulzilatil ardu. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kelebihan kita mempelajari Al-Quran dan kita mentadabbur maksud-maksud tafsir-tafsir daripada ayat-ayat Quran. Dalam tazkirah pada kali ini kita mempelajari berkenaan surah Az-Zalzalah, dari hukum tajwidnya, maksud huraian tafsirannya, sebab turunnya dan kelebihan surah Az-Zalzalah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dan menghayati surah Az-Zalzalah ini dan kita jadikan ia sebagai amalan bacaan kita, sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Jadi setakat itu saja tazkirah kita pada kali ini. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.